Dan dia orang nak labur di Malaysia lebih kurang 20 juta. Masuk surat khabar ni. Nak buat daging ikan. Memanglah daging ikan tu dia akan buat daging ikan, daging lembu, daging kambing. Lepas ni di Chulalongkorn University Thailand sedang menghasilkan daging apa? Daging kultur babi. Daging babi makmal pula. Dan daging babi makmal rasa dia pun sama 99%. Tengok Israel. Ini dia panggil kaidul a'da'il muslimin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama berkongsi ilmu, saling ingat memperingati antara satu sama lain, khususnya dengan tajuk yang saya rasa amat penting berkaitan tentang fitnah akhir zaman. Dan akhir-akhir ini kita dapat lihat apa yang Nabi SAW sebut 1400 tahun yang lalu nampak di hadapan kita. Satu. Dan Nabi SAW juga jelaskan kepada kita bahawa fitnah itu akan datang pada bila-bila masa. Dan satu riwayat yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qata'il laylil mudhim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya qalil. Rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, badiru bil a'mal, bersegeralah kamu melakukan satu amalan yang mana amalan-amalan ini, jika kamu lihat, kamu mendalami, akan nampak di situ fitnah-fitnah. Yang mana fitnah itu datang ka qata'il lail mudlim, bagaikan satu malam yang sangat gelap, tanpa kamu sedar dia datang. Kemudian Nabi jelaskan lagi apabila suasana fitnah itu akan berlaku apabila orang tu bangun pagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malam dia mula menjadi orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Malam dia beriman, pagi esok dia mula kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah yang dinamakan fitnah yang cukup menakutkan kita. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, antara perkara yang mungkin saya boleh kongsi juga kepada tuan-tuan perempuan, apabila Nabi SAW dia sebut akan datang fitnah macam dia gambarkan macam di waktu malam yang gelap. Fitnah itu datang tanpa kamu sedar dan kamu tak nampak, tiba-tiba dia wujud. Na'udzubillah. Apa sebabnya? Tu kata ulama, mal asbab al-wuqu' fil fitan hatta menyebabkan orang muslim itu lari dan akhirnya terjebak. Antara perkara pertama yang menyebabkan orang itu terlibat dengan fitnah, al-jahlu, kejahilan. Tu Allah angkat martabat orang yang ada ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat martabat orang yang ada ilmu ni.
Sebab apa? Dia ada ilmu dan beriman. Ada orang dia beriman tapi tak berilmu. Ada orang dia berilmu tapi tak ada iman. Kalau ada iman tak ada ilmu, sesat. Ni yang hari ni kita tengok banyak betul ajaran sesat. Saya pun tak faham apa pasal banyak sangat ajaran sesat. Pergi ke Melaka baru ni Mufti Melaka kata baru saja mempengerusikan muzakarah akidah dia. Banyak betul ajaran-ajaran sesat yang baru-baru ni terpaksa diharamkan sebab ada orang ikut. Percaya kepada satu individu. Ada pula yang baru-baru ni dia kata ajaran apa tu yang dia kata Nabi Muhammad tu adalah Tuhan sebenarnya. Pula dah. Tak cukup yang kata Nabi Muhammad itu Tuhan, datang pula yang baru-baru ni, yang sebelum ni dah letak jawatan pun. Dia panggil apa? Rasul Melayu. Bila kena tangkap, letak jawatan pula. Sebab apa? Sebab tak ada base. Dia tidak ada asas. Nak jadi Rasul ni dia kena ada asas. Nabi Muhammad jadi Rasul. Dah sebut dalam kitab Taurat. Dah sebut dalam kitab-kitab sebelum datangnya Al-Quran. Sayati min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang seorang Nabi, Rasul yang bernama Ahmad. Khatamun Nabiyyin. Dah ada dah. Yang ni mana pula datang Rasul Melayu? Kat mana nak rujuk ni? Quran tak sebut, Taurat tak sebut, Injil lagi lah tak sebut. Nampak tak? Jadi kenapa? Sebab mereka beriman, tak berilmu tak ada. Datang dia mana-mana tiba-tiba kata sebenarnya saya ni Rasul untuk orang Melayu saja. Sudah. Yang baru-baru ni dia ajaran sesat juga. Dia tunjukkan yang dia ni mempunyai mukjizat. Dia bukan mukjizat, itu dia panggil istidraj. Boleh goreng ikan pakai tangan. Apa? Dia macam zaman-zaman dulu Nasrul Haq tu. Ajaran-ajaran pelik tu kan, yang boleh sentuh bakar tangan dengan api apa semua tu. Tuan-tuan tengok ni zaman. Yang peliknya ada pengikut. Tu tak tahan tu. Yang ikut bukan orang bodoh tuan-tuan. Kat Putrajaya geng dia pun ada. Penjawat awam, berpangkat juga, boleh juga terlibat dengan golongan ni. Sebab apa? Sebab dia nak mudah dapat syurga. Janji syurga je tu dapat. Tu beriman. Dia ada ilmu. Dia beriman tak ada ilmu. Ada kumpulan pula ada ilmu tapi tak ada iman pula. Lah ini jadi takbur pula orang ni. Dia ada ilmu, dia rasa dia pandai. Tapi iman tak ada. Jadi dengan ilmu tu jadi takbur dan sombong. Itu sebabnya antara tanda-tanda akhir zaman, manusia itu jadi rosak. Al-jahlu bi'afatin azimah. Dia jahil tentang apa saja yang dijelaskan tentang keburukan kejahilan tu. Hari ini yang bercakap tentang agama, orang jahil. Yang bercakap tentang perubatan, orang jahil. Saya pun kadang-kadang tak berapa setuju juga bila ada ustaz-ustaz atau ustazah bercakap tentang perubatan. Ini tak betul tuan-tuan. Bukan bidang kita, betul tak? Cakap tentang keciman ni ustaz-ustaz tak boleh. Yang cakap pula tentang hukum hakam, doktor perubatan. Dah balik habis dunia ni tuan-tuan. Contoh, ustaz yang jual madu, dia jual madu ataupun buat jual tamar ajwah. Tuan-tuan, makanlah tamar ajwah tuan-tuan. Tuan-tuan ada kenciman ni akan sihat sebab tamar ajwah ini adalah tamar Nabi SAW. Orang ni pun makanlah makan. Cukup setahun potong jari tuan-tuan. Saya cakap ni sebab kawan-kawan saya doktor perubatan ramai. Sebab saya buat banyak kajian dengan orang sains. Lepas tu bila tanya doktor tanya pesakit, haji tak pantang ke? Pantang. Saya tak makan manis langsung. Doktor kata jangan makan gula. Saya tak makan gula. Jangan makan nasi. Saya tak makan nasi. Habis makan apa? Saya makan madu dengan buah tamar ajwah. Oh, berapa banyak? Pagi 7, tengah hari 7, petang 7. Selamat bos. Rupanya orang yang dah kena kencing manis paling banyak sebiji. Ini kajian yang dia orang buat kat HUKM oleh Profesor Datuk Ruzimah. Dia buat kajian, dia kata kalau dia nak makan buah tamar ni, dia kena tengok kita punya umur, tengok kita punya penyakit yang ada. Kalau penyakit kencing manis dah tinggi, dah tak boleh dah. Napi lain. Sama juga orang kata, ustaz, saya tak percaya lah ustaz. Apa yang tak percaya ni?
Makan kambing tu punca kepada darah tinggi, stroke apa semua. Nabi elok makan, tak mati pun Nabi makan kambing. Betul bos. Nabi makan kambing, Nabi makan macam mana? Nabi makan sikit je. Walaupun Nabi suka peha, Nabi suka apa? Dia panggil apa tu? Rib tu. Lamb shank lain. Oh, besar tu. Ni yang paru, bukan paru. Rusuk. Rib. Nabi suka rusuk. Tapi Nabi makan macam mana? Luqmah au luqmatan, gigit, 2 gigit, lepas tu kongsi sampai kan Nabi tinggal tulangnya. Kita tak, satu peha kita punya. Itu yang darah tinggi tu. Lepas tu tengok cara hidup Nabi. Nabi pagi tak tidur. Nabi bersama dengan para sahabat, Nabi tunggu waktu duha, Nabi semayang duha. Kemudian Nabi berjalan, lepas tu Nabi hidup pula, Nabi banyak berlatih pedang Nabi itu tak kurang daripada 2,5 kilo. Seperti mana yang sebahagian riwayat kata beratnya pedang Nabi itu. Dalam masa yang sama juga Nabi SAW dia punya makan Nabi tak banyak. Dada dengan perut Nabi sama. Kita tak, perut duduk atas raga motor. Bukan saya cakap, Ustaz Kazim ni cakap. Macam mana kita nak sihat? Tu dah beza dah. Tu sebab Nabi dia makan sihat, jadi ubat. Kita tuan-tuan ubat. Punca makanan kita tu menyebabkan kita jadi apa? Penyakit. Na'udzubillah. Tu dah lain dah. Oleh sebab itu, apabila yang bercakap tentang agama dah jadi orang lain. Yang bercakap tentang perubatan dah orang lain. Cakap tentang sains dah orang lain. Tu bahaya. Oleh kerana itu tuan-tuan yang dikasihi sekalian, balik kepada apa yang Nabi Allah Subhanahu Wa Taala sebut, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tak tahu, kita tanya pakar dia. Jangan kita tanya orang yang bukan pakar. Balik kepada, rujuk kepada pakar-pakar dia. Saya tak tahu bab tentang apa perubatan, saya akan tanya pakar perubatan. Saya tak tahu tentang sains, saya akan tanya pakar sains. Tapi dalam bidang fiqh saya akan dirujuk. Dalam bidang hadis dia ada pakar hadis, bidang akidah ada pakar akidah. Balik kepada pakar masing-masing, barulah betul. Ini akhir zaman. Kalau tuan-tuan nak tengok kat Facebook tuan-tuan, ramai betul mufti yang ada yang dilantik pun telah disesatkan oleh mufti Facebook. Macam mana? Apa taknya? Mufti keluar hukum baru ni tentang vape. Dia haramkan vape. Marah. Habis dia orang hantamnya mufti. Kata mufti tak mengaji habis pula. Rokok haram lama dah. Dia kata sebenarnya kajian yang dibuat tu berat sebelah. Dia tak menghormati orang isap rokok. Ni pun satu hal juga. Padahal dunia yang mengharamkan rokok, bukannya kita. Kita ambil balik fatwa-fatwa tu, kita tengok apa sebab, kita kaji balik. Sebab memang betul-betul tak elok. Tu yang orang kita hari ni, dia boykot minum Starbucks je, tapi Marlboro dalam poket. Marlboro dalam poket. Macam mana bang? Tak boleh macam tu. Itu dah confirm haram, dah dipatwakan haram. Jadi kena faham isu-isu seperti itu. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, yang kedua, punca kita ini terlibat dengan fitnah akhir zaman. Dikata apa? Ittiba'ul hawa. Fattiba'ul hawa yahwi bisahibihi fi nari jahannam. Orang yang ikut hawa nafsu akan masuk dalam neraka jahannam. Izlaisa lahu imamun yattabi'uhu bihaqqin bal yattabi'u ma tahwahu nafsuhu biduni dhabit. Sebab dia akan ikut apa yang perasaan dia nak. Sekarang ni tafsir ayat Quran. Tengok baru ni orang ada, yalah benda tu tak bagus juga. Dia siap condemn lagi sembahyang duha. Dia condemn sebab dia jutawan, dia kaya, dia duit banyak. Dia condemn, apa sembahyang duha, tak payah sembahyang duha ni. Tak sembahyang pun aku kaya. Tengok. Baru ni ada seorang saya beritahu. Saya kata kalau boleh jagalah aurat. Bila kita buat kita buat satu filem drama ke, biarlah jaga aurat. Dia kata tak apa. Dia kata ustaz, buat masa ni kita orang tak jaga pun alhamdulillah duit masuk elok. Dia hanya fikir sekarang, dia tak fikir akan datang. Betul duit masuk, tapi ingat duit masuk itu ujian. Ingat Allah bagi pinjam sekejap dia duit masuk. Lepas tu bila Allah tarik, masa itulah baru kau tahu bahawa Allah itu wujud.
Ni akhir zaman. Terlalu ikut hawa nafsu. Dan tafsir ayat Quran ikut apa yang dia nak. Tu lagi bahaya. Sekarang pula ya Rabbi, dia tafsir tu semua ikut dia je. Contoh kalau di Indonesia lagi trouble. Walaupun tuan-tuan dan puan, Indonesia ni 90% orang Islam, tapi negara dia lah yang paling celaru sekali. Sebab apa? Sebab yang jaga agama tidak solid. Macam kita jaga agama jelas, majlis agama, setiap negeri-negeri ada majlis agama. Setiap majlis agama itu ada sultan yang jaga. So tak boleh main-main. Mufti rujuk sultan terus, dia bukan rujuk pada orang politik, tak. Tuan-tuan, sana tak. Itu sebabnya bila ada satu kumpulan dia nak kahwin dengan siapa? Orang perempuan Islam kahwin dengan lelaki Buddha. Bila tanya kenapa boleh kamu kahwin begitu? Oh, enggak apa, tidak ada masalah. Sebab lelaki boleh kahwin dengan orang Kristian, kenapa kami enggak boleh? Lelaki dan perempuan sama. Oh, sudah. Pening kita dibuatnya. Hujah dia kesamaan. Tak ada beza lelaki dan perempuan. Nampak tak? Ni akhir zaman ni. Kita pula tengok, oh bagus lah. Tengok. Lepas tu pergi pula kat sana, bersalaman lelaki perempuan tu biasa. Salam, cium, peluk. Dia kata yang penting enggak ada nafsu. Wah, pula ke situ pergi. Dia pula tafsir. 2. Nombor 3, yang best lagi, saya bawa balik daripada Bali. Ada mesyuarat di Bali. Jadi pergi kat Bali. Yang bawa dalam travel yang bawa kami tu, dalam pas dia bagi tahulah. Selalunya di sini di hotel-hotel enggak ada arah kiblat yang enggak tunjuk. Tapi jangan risau bapak-bapak sekalian, jangan risau. Saya ingat jangan risau tu apa benda kita boleh pakai apps. Rupa dia kata apa? Kiblat itu tak penting, yang penting niat kita solat di mana-mana pun betul. Sudah. Dia kira niat gitu ya. Saya kata lah, nasib baik aku dia dalam tu. Boleh dia orang merujuk betul ke Ustaz? Tak ada betulnya, balik kena cari pakai apps. Guna 2-3 apps, mana confirm memang betul. Tak ada langsung arah kiblat. Jadi kita kena pakai apps masing-masing. Orang ni try. Lah kali kita pun ijtihad yang ini tepat. Pakai je itu. Mana boleh main ikut niat? Tak boleh. Tengok di sana, dia lain, tak sama. Tafsir ayat dia pun ayat. Dia tafsir ayat ikut apa yang dia nak. Saya baca dalam satu surat khabar. Ni masa kat Jakarta, saya dah tak ingat bila. Baca dalam surat khabar. Masa tu ada wartawan dia tanya kepada seorang artis, dia artis dandut. Ni dia panggil artis dandut yang terkenal dengan seksi lah. Jadi wartawan tu tanya, kamu enggak malu ke berpakaian begitu seksi begini? Gitu. Jadi dia jawab, waduh, sebab tajuk atas dia seksi milik Tuhan. Saya bila tengok seksi milik Tuhan, saya nak baca apa benda dia cakap milik Tuhan tu. Baca, oh, Tuhan anugerah dia tubuh cantik, kenapa enggak ditonjolkan, tidak diwawarkan? Kerana punca dia pakai seksi itu menyebabkan ramai cowok-cowok berzikir kepada Tuhan. Masya Allah cantik. Masya Allah tu zikir dia kata. Dia kata dia dapat pahala. Yang kedua, bila dia tunjukkan, dia tanda dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat Tuhan bagi pada tubuh badan dia. Bang, kau dah salah tafsir tu. Apa dia baca ayat? Ala bi ni'mati rabbika fahaddis. Tidakkah dengan nikmat Tuhan itu kamu kongsi-kongsikan? Bang, ayat tu bukan untuk seksi. Ayat tu untuk bayar zakat dan sedekah. Jauh sangat kau kona tu. Bila kau ada nikmat, kongsilah. Duit zakat, kongsi. Duit sedekah, kongsi. Ada duit lebihan, infak. Itu yang dimaksudkan. Bukan yang kau pergi tunjuk tubuh badan. Oh, selamat tuan-tuan puan. Ni zaman, akhir zaman. Pelik-pelik orang mentafsirkan ayat Quran. Tu nombor 2, ittiba'ul hawa. Ni sekarang ni tuan-tuan baru. Wartawan Metro betul saya. Dia temu ramah saya. Saya risau juga sebab kita ada anak lelaki, saya ada anak perempuan. Takut tuan-tuan, memang takut. Masa temu ramah tu,
wartawan cakap, dia kata, "Ustaz, apa hukum budak-budak lelaki yang handsome ini, mereka bekerja sebagai pelayan nafsu wanita secara online?" Macam mana tu? Saya tanya balik, macam mana tu? Dia layan perempuan-perempuan kaya online. Perempuan call, tanya khabar. Ni dia panggil perempuan yang kena tinggal dengan suami selalu ni. Telefon, layan je. Sembang by phone. 1 jam dia charge RM300. 2 jam 600. Call online. Tak payah pening-pening. Tak payah jadi imam. Tak payah kerja besar. Tuan-tuan tahu, gaji paling tinggi, diorang survey, geng wartawan ni telefon, dia dapat telefon 5-6 orang. Paling tinggi dalam 5-6 orang itu adalah gaji dia RM51,000 sebulan. Yang dapat RM51,000 ni, dia sekali dengan charge sampai ke bilik. Sembang sampai tidur dalam bilik. Dia bayar satu malam berapa, esok malam. Lepas tu kawan lain pula yang akan minta servis. Tuan-tuan, ni zaman dulu, zaman saya tu dipanggil gigolo. Gigolo. Zaman dulu dia gigolo ni ada 2. Pertama, gigolo. Ni haram. Gigolo. Yang harusnya ialah gigolo. Gigolok-golok. Pergi golok tak apa. Pergi beli pinggan mangkuk, itu tak apa. Ni gigolo. Layan wanita-wanita berduit. Sekarang online pun jadi. Oh, tuan-tuan, takut saya. Paling murah gaji dia orang dapat RM3,500. Paling murah. Ni baru 2 bulan lepas. Masuk surat khabar. Apa nak jadi bang? Ini dipanggil fitnah akhir zaman. Bila kita nasihat, tahu tak benda ni haram? Dia kata, semua nak haram, kami nak makan apa? Tengok. Ayat dia, kami nak makan apa? Pakcik boleh lah, dah pencen, duit ada. Kami tak ada duit. Ini yang mampu kami lakukan. Ini yang mampu kami kerjakan. Maka kami boleh kerja. Kami tak buat dosa pun. Yang call, yang dia kata, saya layan by phone je. Telefon by phone dapat RM3,500 pun cukup dah. Lepaslah duit kereta, duit motor. Saya tak, kalau dia ajak tidur kat hotel, saya tak nak. Itu zina, dia kata. Bang, sampai peringkat tu ada yang mentafsirkan itu boleh. Ni fitnah akhir zaman. Sebab apa? Ittiba'ul hawa. Terlalu ikut nafsu. Dan Allah Ta'ala pun sebut, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allah ala ilmi. Ala ilmin. Tidakkah kamu lihat ada satu kumpulan yang mengambil Tuhannya dengan apa? Dengan nafsu. Mana dia ikut Tuhan tu, ikut nafsu dia. Habis. Tu nombor 3. Nombor 2. Nombor 3, ada satu kumpulan pula dinamakan penyebab kepada kita ini terjebak dengan fitnah, at-tashaddud wat-tanattu' fid din. Wa dzalika min a'zami asbabil wuqu' fil bid'ah wal fitan. Berlebih-lebihan dalam menyusahkan Islam, dalam menyusahkan orang Islam dalam mengikut syariat Islam. Contoh mudah, tuan-tuan puan. Kita orang Islam ni nak ikut sunnah Nabi pakai jubah je. Jubah inilah sunnah Nabi. Yang lain bukan. Pakai baju Melayu, pakai ni baju tidur Arab. Saya tak ikut sunnah. Haji lagi tak ikut sunnah. Pakai kain. Nabi tak pakai kain, dia kata. Sudah. Haji pakai jubah. Ini jubah. Ni lagi teruk. Laki apa? Laki stripe. Pakai baju t-shirt laki stripe lagi. Dia kata ini semua neraka. Habis lah. Kalau itu syariat, habis kita. Apa masalah haji tu? Dia pakai baju t-shirt tapi tutup aurat tak? Tutup. Itulah syariat. Jubah, saya duduk Arab lama tuan-tuan. Duduk Arab masuk kelab malam, jubah. Sebab di sana baju tradisional dia adalah jubah. Kalau pergi Kuwait, saya pergi mesyuarat kat Kuwait, orang Arab pakai jubah. Malam, masuk kelab malam, tasbih kat tangan ni. Ya salam ya Muhammad, Masya Allah. Dia memang, tasbih ni dia sebahagian daripada aksesori.
Kalau dia bagi hadiah dalam bentuk pen tu, dia akan ada pen, dia ada keychain dan ada tasbih. Tasbih dia cantik-cantik tau. Dia akan pegang ni. Ya Muhammad. Perasan tak kalau kita muka Ya Muhammad, masya-Allah. Ya salam. Dia main tasbih. Itu memang dia punya adat. Adat dia dah biasa. Dalam pegang tasbih tu dan lagi menipu. Jual kurma, campur kurma ajwah dengan kurma murah. Sekali jalan, selesai masalah. Itu pegang tasbih tu. Sebab dia pakai tasbih bukan sebab sunnah Nabi, sebab itu adalah culture. Pakai jubah. Dulu masa kat Syria, masuk kelab malam pakai jubah orang Kuwait. Orang Kuwait masuk kelab malam dekat Syria tu, dia panggil tarian gelik, kelab malam tarian gelik. Bila masuk macam ni. Dia tukar, dia mula-mula bakal keluar pintu macam ni. Ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Sebab perempuan banyak lalu. Masuk dalam, nari mingga malu. Pusing dia dulu. Dengan jubah-jubah terangkat bang. Keluar, taubat balik. Sebab apa? Sebab culture. Sebab Nabi SAW, dia pesan pada kita, al-imanu hahuna. Iman tu yang Allah nak tengok, bukannya pakaian. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Kita hari ni bila pakai jubah, oh dia ni Islamik punya orang. Tak. Kalau dia pakai sebab ikut sunnah, itu Islamik. Tapi kalau dia pakai itu adalah culture, tak ada Islamik. Orang Mesir jubah. Tapi kalau tuan-tuan beli barang, tuan-tuan kena tengok duit tu pergi mana. Dia tipu on the spot. On the spot. Orang Mesir paling dahsyat dia punya. Dia dua negara Arab yang kuat. Dia penipu dia kuat. Pertama Mesir, yang kedua Morocco. Orang Morocco pergi Mesir, orang Morocco pun kena tipu ke Mesir. Dahsyat-dahsyat. Saya senangnya saya nak tahu orang tu. Saya datang dari Syria. Hari pertama datang Syria tu saya dah kena dah 50 genih saya kena tipu. 500 genih, saya dapat 500 genih. Saya beli buah, isteri saya nak makan buah. So saya bagi 500 genih. Kos beli buah tu 50 genih. Beli buah banyak, beli buah anggur baru sampai. Masa tu baru tukar duit, semua 500 tepat duit Malaysia tukar. Kita tak tahu culture sana. Sebab saya Syria 10 tahun. Duduk di Syria 10-11 tahun tu, orang Syria dia tak ada tipu macam tu. Ni tipu tahap gaban dia panggil. Atromen pun teruk mana. Rupanya bila kita bagi duit, tuan-tuan kena tengok duit tu ke mana pergi, dia simpan ke mana, lubang dia masuk beg mana, itu kena tengok. Saya tak tengok. Masa tu saya bagi dia 500 genih, harga 50 genih, saya pun cakap rumah, ada nak apa-apa lagi tak? Tak ada. Saya pun pusing kat dia, dia bagi kat saya 50 genih. Saya kata, aku bagi 500 genih. Kenapa bagi saya 50 genih? La anta ataitani mi'ah genih. Dia kata kamu bagi aku 100 genih. Oh, atas angin aku dah tipu. Tak boleh buat apa sebab tidak ada bukti yang saya bagi 500. Orang rumah pun tak perasan. Orang Arab keliling, dia bagi 50. Kalau kita marah, santai dia mengamuk. Sudah mengamuk baik belah. Tengok, pakai jubah. Cuma jubah dia tak basuh tu jelah. Nak bagi tahu penipu je. Tu jangan tengok pada zahir. Kalau tengok pada zahir memang tak boleh. Ni kalau orang terlalu syadid. Ada pula yang baru ni, kita tidak boleh belajar. Ni sekolah menengah ni dia orang belajar lah. Belajar pondok dia kata. Tak apa saya belajar pondok. Belajar sekolah menengah ni semua ni dunia belaka. Sudah. Ni panggil tasyaddud fid din. Terlalu melampau keras dalam bab agama. Pun tak boleh juga. Tak payah belajar matematik. Saya belajar matematik ni semua dunia. Bang, macam mana kau nak bagi faraid kalau kau tak tahu agama, tak tahu matematik? Dalam Quran sebut yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain. Tengok Allah bagi tahu ni, 2 bahagian lelaki, 1 bahagian perempuan. Macam mana kau nak kira 2 bahagian lelaki tu kalau tak tahu matematik? Tu Quran. Macam mana kau boleh kata matematik bukan sebahagian daripada Al-Quran, bukan sebahagian daripada ilmu agama? Tak betul. Tak betul. Nombor 2, ada pula kata Nabi SAW ni berniaga ni Nabi untung sebab apa?
Tak payah kita hantar anak bagi masuk universiti fakulti bisnes, tak payah. Fakulti perniagaan, tak payah. Semua tu dunia. Nabi tak masuk pun dia kata. Bang, kau silap bang. Kau baca sejarah betul-betul. Nabi, kenapa Nabi didudukkan pertama dengan lepas lahir dia disusukan di perkampungan Halimatus Sa'diyah. Kenapa? Sebab apa? Sebab nak ajar hidup yang keras. Keras ni maksudnya duduk di kampung, alam kampung. Macam mana alam kampung? Kau kena hidup lasak bukan macam ayam kampung, ayam bandar. Jekah meninggal ayam bandar. Dia kena orang kata apa? Kena diduduk di Badawi, di kampung. Satu. Nombor dua, hidup dengan atuk dia. Siapa atuk dia? Atuk dia businessman terkenal. Atuk dia nak ajar ni Muhammad bin Abdullah ni, Nabi Muhammad ni untuk pandai berniaga. Dia suruh ikut siapa? Abu Talib, bapa saudara, anak Abdul Muttalib. Kau bawa Muhammad, ajar dia macam mana bisnes. Lepas tu baru dia bawa perniagaan Khadijah radhiyallahu anha sampai untung besar. Ada pula yang cakap sebenarnya untung Nabi tu sebab Nabi jual harga kos. Kalau harga kos itu tak nama jual beli yang Allah kata la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarah. Jangan makan duit orang dengan cara haram, tapi jual beli silakan. Ini yang bank buat. Bank dia tak mau makan riba. Cuba tuan-tuan sebut kat saya, mana bank yang kita pinjam dengan dia 100,000 kita bayar 100,000? Bank mana? Haji orang lama. Ada tak bank? Haji? Masa musim PKP dia orang untung besar kan? PKP kerja tutup, bank tu untung besar. Untung lagi. Bermakna apa? Maknanya bank ni takkan bagi free lillahi ta'ala. Qardun pinjam 100 bayar 100 itu hanya dalam teori, tapi aplikasi tak ada. Nampak tak? Namun adakah bank tu salah? Tak salah. Sebab bank guna kaedah jual beli. Adalah kaedah dia jual beli. Akhirnya bank akan dapat 1.5 juta. Dia bagi kepada orang tu 1 juta. Dia adalah kaedah dia. Kaedah jual beli. Adalah kaedah pusingan dia. Antaranya tawarruk. Ini dalam perbankan Islam. Cuma nak bagi tahu, Nabi kalau dia jual kata ni apa? Ni apa ni? Tisu. Berapa harga tisu ni? RM2 kata, RM2.50. Kos berapa kos? Kita letaklah RM1. RM2.50 untung dengan kos RM1. Tuan-tuan, kalau kita kata ada baru ni tersebar juga dalam Facebook, orang kata Nabi jual harga kos, tu sebabnya Nabi untung. Jadi dia nasihatkan semua peniaga kat luar sana jual harga kos. Kalau jual harga kos dah bercanggah dengan sunnah Nabi, bercanggah dengan Al-Quran. Sebab bila sebut at-tijarah, apa maksud tijarah? Ada keuntungan di sebalik jual beli. Dalam transaction tijarah, bisnes, mesti ada untung. Mesti ada untung. Kalau tak untung, itu bukan bisnes. Itu dipanggil apa? Infak, sedekah. Ataupun ta'awun, tolong-tolong. Nabi jual harga kos ni RM1. Katakan saya bagi tahu kat Haji, Ji, ni harga kos RM1. Ikut Haji lah nak bagi apa-apa pun. Haji nak bagi apa-apa Haji? Saya bagi tahu ni Haji, RM1. Berapa Haji bagi? RM1. Oh ya. Haji bagi berapa? Ni RM2 Haji. Ni harga kos RM1. Haji nak beli berapa? Saya tak bagi tahu harga dulu. Yang belakang kata dia nak beli RM2. So ada RM1 lebih. Haji berapa? RM1.50, RM50 sen lebih.
Haji? Berapa Haji? RM1 juga. Selalu hasil kajian saya pergi tanya orang muda yang akan bagi lebih RM2. Yang orang tua-tua semua RM1, cukup-cukup harga kos. Yang seorang ni naik 50 sen. 50 sen bayar maksimum. Haji berapa Haji? Harga kos RM1. Haji nak bayar berapa? Berapa Haji? Tak tahu dah tu. Ke tak beli terus? Haji berapa Haji? Ha? RM1.50 sen. Maksudnya 50 sen bagi lah. Okey. RM1 harga kos. Itulah jual beli. Saya dah bagi tahu awal, harga kos saya RM1. Belilah berapa pun. Orang bayar RM1.50 sen, bermakna RM1 tu adalah kos. 50 sen tu apa benda? Dia panggil apa? Kalau orang putih panggil keep the change. Keep the change ni maksud apa? Sedekah. Betul tak? Halal. Nabi mana makan sedekah bang? Tu sebabnya kena tetapkan harga. Berapa kau nak jual? Oh, harga saya nak letak RM1.50 sen. RM1.50 sen lah. Kalau orang minta kurang, kamu bagilah kurang. Tapi harga untung dah ada. Nampak? Tapi kalau boleh buka ke tu, belilah berapa nak beli. Semua orang pakat beli RM2 ada, RM1.50 ada, RM2-3 ada. Kenapa bagi lebih? Sebab ustaz yang jual. Habis kalau pakcik ni jual, saya bagi RM1 je. Nampak tak? Jadi maknanya kaedah tu dah kena faham. Itu sebabnya saya nak bagi tahu, jangan kita ini memahami sesuatu perkara tu dengan cara yang salah. Itu sebab Islam mengajar tentang jual beli. Ajar. Silalah ambil untung. Tu sebab dalam fiqh dia ada fiqh muamalat, fiqh jual beli, fiqh transaction, kewangan. Semua ada tuan-tuan, tapi kita tak belajar. Tuan-tuan letak duit dalam tabung haji, tu pakai apa tu? Mudharabah ke apa ke? Kan? Lepas tu tabung haji nak bagi kita atas asas apa? Baru ni dapat sikit. Oh, kenapa sikit? Tabung haji pun jawab, itu hibah, hadiah. Ikut kami nak bagi berapa pun hadiah. Banyak kami bagi banyak, sikit kami bagi sikit. Nampak? Macam ASB, tu pelaburan, simpan. Tapi ada jaminan. Oh, macam-macam. Tu semua tu dibincangkan. Kita kena tahu, kena ada ilmu dalam bab-bab seperti itu. Jadi itu sebabnya tuan-tuan, kita tidak boleh terlalu keras sampai peringkat bisnes pun tak nak belajar. Sedangkan Nabi, dia mengajar macam mana nak jadi businessman yang hebat. Khadijah radhiyallahu anha, pengusaha yang terhebat. Dia beza businessman dengan pengusaha. Pengusaha yang menghasilkan produk. Khadijah untung besar bila hantar Nabi SAW. Tapi bila Nabi dah jadi Rasul, Nabi dah berniaga lagi dah. Nabi ada pekerjaan lain. Tapi itulah yang saya nak katakan tuan-tuan, kita tidak boleh terlalu keras dalam agama sampai meringkat menyusah dan menyukarkan orang. Antara contoh yang lain, orang perempuan tak boleh datang masjid langsung. Dia kata apa? Fitnah. Dia kata fitnah. Saya pun termenung juga, macam mana fitnah Sebab pergi tengok kat Giant penuh perempuan. Pergi masjid fitnah, pergi Giant, pergi mall boleh. Tu tak boleh. Mana boleh kau buat macam tu? Kalau pergi masjid tak boleh, mall pun tak boleh. Duduklah rumah bini kau tu. Tapi tak, dia kata untuk mall boleh. Sebab apa? Itu ada keperluan. Habis masjid ada keperluan. Nampak? Tu semua Islam dah ajar cantik tuan-tuan. Tu buat Nabi SAW kata apa? Inna ad-dina yusrun. Agama itu mudah. Wala yushadad din ahadun illa ghallabahu. Fasaddidu wa qaribu wabshiru wasta'inu bil ghudwati war rawha wa syai'un min ad-daljah. Rawahu al-Bukhari. Islam itu agama mudah. Dan jangan sekali-kali kamu menyukarkan Islam itu sehingga menyusahkan semua orang nak pakai. Macam dalam kapal terbang, ada orang nak semayang, sampai orang susah-susahkan orang nak semayang dalam kapal terbang ni. Tu ada jemaah tak semayang terus. Tak payahlah semayang, menyusahkan semayang dia kata. Sebab apa? Sebab nak kena berdiri dalam ramai-ramai sempit, nak kena berdiri, lepas tu nak sujud kena buka. Bang, jangan susahkan orang. Nabi tak suruh pun buka table untuk sujud atas benda tu. Semayang je lah. Betul tak? Ini Islam. Tak ada air, tayamum.
Tengok mudahnya Islam. Yang penting kau semayang. Tapi yalah, sejauh mana kita boleh tahan benda itu kita kena berubah. Yang keempat, antara punca kita terlibat dengan fitnah akhir zaman, kaidu a'da'illah li hadhihi ummah. Mainan musuh-musuh Islam. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Musuh Islam ni tuan-tuan, dia takkan biarkan kita ini duduk dalam keadaan aman damai. Dia akan fikir macam mana nak bagi orang Islam kita lemah. Sekarang ni Yahudi, Israel, dia habis 5 bilion tuan-tuan, bukan sikit. 5 bilion USD. Apa dia buat? Menghasilkan daging kultur, culture meat. Sekarang ni zaman kita, tengok orang sembelih lembu, sembelih kambing, sembelih ayam, makan daging. Sekarang Israel tak payah dah makan sembelih-sembelih semua dah. Dia type kat komputer, tak keluar dekat dalam makmah 1000 kilo. 1000 kilo daging, tak payah sembelih. Semua tu dipanggil daging makmal. Rasa macam mana? Rasa dia 99% sama. Tak apa, biar. Kau kejar lagi, dia lari. Biarkan. Nama dah budak. AJK berlari, dia berlari. Apa nama tadi? Daging culture ni pula. Dan baru ni dah difatwakan lah. Wilayah persekutuan haramkan kalau tidak ikut syariat. Dia ada garis panduan dia. Bukan, kita tak boleh nak haramkan 100%. Tapi dia kena, ya. Memang Singapura dah ada. Dia Israel dah jual, US dah jual, Singapura dah jual. Itu sebab sekarang ni saya kena bentang depan Mufti Singapura dan juga JAKIM di Johor bulan 1 ni, Januari, sebab nak bincang macam mana nak buat ni. Sebab Singapura, Israel dah hantar dah. Dia orang kena ikut apa yang sana buat. Sebab dia orang 100% ikut. Dan daging tu sekarang ni dia tak jual beli tak, dia akan hantar ke restoran untuk restoran masak. You nak makan kat situ. Dia tak hantar boleh jual kat rumah-rumah lagi. Mufti pun suruh hold, jangan makan sehinggalah keluar fatwa Singapura. Brunei dia stop, dia cut dulu, tak bagi masuk lagi. Sebab di Brunei masih cukup. Saya pergi Brunei pun masih cukup lagi daging-daging, tak perlu lagi kita nak pakai daging yang dibuat dari Israel ni. Makmal. Dan dia orang nak labur di Malaysia lebih kurang 20 juta masuk surat khabar baru ni. Nak buat daging ikan. Memanglah daging ikan tu dia akan buat daging ikan, daging lembu, daging kambing. Lepas ni di Chulalongkorn University Thailand sedang menghasilkan daging apa? Daging kultur babi. Daging babi makmal pula. Dan daging babi makmal rasa dia pun sama 99%. Tengok Israel. Ini dia panggil kaidul a'da'il muslimin. Gangguan-gangguan daripada musuh-musuh Islam. Dan lepas ni anak-anak kita dia akan makan daging. Bang, tak apa bang, kita makan daging ni, daging babi bang. Babi yang makmal, bukan daging babi betul. Yang haram tu babi betul. Saya pergi Indonesia, jual daging babi, dia bagi celeng golek. Babi celeng. Dia bagi celeng. Saya kata, haram ni pak. Wah, yang haram itu daging babi yang ada di hutan, yang hitam. Dia kata, hitam pula dah. Saya kata, apa benda mazhab pula pakcik ni kata. Sana dia pening, saya pun tak tahu yang mana. Tu sebab Ustaz Abdul Samad cakap, dia kata buntung Malaysia. Kerana kamu satu hala jelas. Bila mazhab Syafi'i saja. Undang-undang kita mazhab Syafi'i saja. Tak pening kepala dah. Semua kena ikut. Sebab apa? Dia ada majlis agama yang jaga. Kemudian dia ada sultan-sultan yang jaga. Kemudian dia diselaraskan oleh JAKIM. Di Indonesia tak ada. Itu sebab halal Malaysia terbaik dunia. Sebab dia pegang satu je. Tuan-tuan. Tapi itulah saya nak bagi tahu, musuh Islam dia akan buat macam-macam. Dia akan cari jalan macam mana nak bagi orang Islam ini makan benda yang diharamkan. Paling payah apa? Tengok bilik air sudahlah. Sekarang ni tandas-tandas tuan-tuan, mana ada air dah sekarang. Kalau tuan-tuan pergi ke negara-negara maju, tandas tak ada air, semua pakai tisu lah sekarang. Kan? Lepas tu tandas dia letak ni berdiri kat tepi dinding. Kalau yang lelaki tu, air basuh pun tak ada, tisu pun tak ada. Pandai-pandailah kau ketuk kat dinding tepi tu. Sebab dia tahu dah, bila kamu ambil kencing tidak tus, kencing kena baju, tak sah semayang, settle. Dia dah kaji dah. Akhirnya dia buat, berjaya.
Hotel-hotel besar, mana ada tanda, mana air lah. Semua pakai tisu. Orang kita pula bila ustaz mengajar bab istinja pakai tisu, tidur semua. Tak perlu apa benda ustaz, tak relevan semua. Sekarang baru kau tahu. Kau pergi Korea, semua pakai tisu. Air ada, tapi nak tekan tu tak reti. Sebab dia kotak tu banyak. Dia macam kotak ni. Macam-macam ada titik. Semua bahasa Korea. Kau tekan, dia keluar air macam bun. Sejuk punggung kita. Tekan yang salah tekan pula tajam. Tajam. Sakit punggung pula. Macam-macam bang. Tu nak bagi tahu sana tak boleh kotor. Tandas dia orang bersih sebersih-bersih. Ya. Inilah dunia. Dan sekarang ni pula kalau pergi Korea, ubah muka. Haji kalau pergi Korea, insya-Allah muka terus jadi Iron Aziz. Boleh buat apa Haji nak. Haji nak runcing. Nak hidung tajam. Ada seorang saya kenal dekat Malaysia, 3 kali tukar hidung. Hidungnya kemek. Dia tukar hidung 3 kali. Kali pertama tukar, terlebih tinggi belah atas ni. Tak puas hati, pergi balik, buat lagi. Dah melengkung pula. Tak puas hati, pergi ke Turki, buat kat Turki. Baru dah nampak elok sikit, kecil sikit. Tahu total berapa habis? 400,000. 3 kali tukar. Sebab apa? Sebab nak cantik dia pasal. Akhirnya manusia dah tak ada asas lah. So saya pergi Korea, muka lebih kurang sama semua. Saya kata, muka sama ni semua buat ni. Sebab saya belajar juga tentang kosmetik tu, hukum kosmetik. Sebab saya buat buku tentang pembedahan kosmetik. Muka sama semua. Bila saya mesyuarat halal baru ni dekat Korea, saya tanya dia punya ketua halal dekat Korea, dekat Seoul. Saya tanya, Imam, kenapa muka semua sama dekat Malaysia, dekat Korea ni? Like same, 100%, 80% same lah, dia kata. Dia gelak, brother, everything after renovation. Semua lepas tukar, dia kata, lepas renovation, dia kata, dia panggil renovation. Sama semua. Oh, patutlah. Rupanya sana, anak lulus di SPM, tukar. Dia bagi, mak akan bagi duit, tukar. Tukar bibir. Tukar dagu. Ni, bawah ni dia bagi runcing. Lepas tu kan dulu diploma, hidung pula. Lepas hidung dibuat pula. Oh, macam-macam. Lah, muka semua sama lebih kurang. Sebab dia pattern. Sebab muka orang buat pembedahan ni, kita dapat tahu. Ni muka buat ni. Ni muka tambah. Dia tambah. Dagu penyek ni, dia tajam ke depan. Dia tambah. Tu kalau tak betul-betul tu, tarik-tarik, cabut. Tapi dia tak cabut lah sebab dia buat elok semua ni. Tapi costing lah tuan-tuan. Ni semua mainan. Nak nampakkan yang Islam, Allah haramkan dalam Quran. Tapi datang ke zaman kita, benda tu jadi biasa. La haula wala quwwata illa billah. Sebagai pengakhiran, apa sebenarnya yang boleh menyebabkan benda tu tak berlaku? Tadi fitnah, 4 fitnah ni tak akan berlaku. Saya sebut 4 tadi. Pertama, jahil. Yang kedua, mengikut hawa nafsu, mentafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu. Nombor 3, terlampau pula menyusahkan agama sehingga Islam kita nak apply Islam tu jadi payah. Itu 3. Nombor 4, mainan musuh-musuh Islam. Macam mana kita nak elak 4 ni daripada fitnah, daripada kita terjebak, anak-anak kita terjebak? Pertama, al-i'tisam bil kitab was sunnah. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh tuan-tuan. Kita sekarang ni bergaduh kita ni. Bertelagah, orang Islam bertelagah kat Malaysia ni. Tuan-tuan tengoklah apa jadi. Berpecah habis. Tak kuat dah kita. Nak jangan kata nak buat hudud. Nak upgrade 355 pun tak nampak bayang ni. Kepimpinan berubah lah. Daripada dulu sampai sekarang tak berjaya. Saya terlibat dengan 355 lama mana lah. Daripada tahun belasan 2015 tu terlibat. Sampai sekarang tak ada apa. Tak ada apa. Semua terlibat. Profesor Madya, Dr. Hamzah, Kamaruddin Hamzah terlibat hudud Kelantan. Sampai sekarang tak tahu di mana lah benda tu. Hilang gitu je. Tak ada apa.
Lepas tu pergi ke 355. Senyap. Sekarang dah bertukar-tukar dah, tak apa dah, tak ada dah. Macam mana sebab nak buat benda tu kena 2/3 majority. 2/3 majority dalam parlimen. Nak cakap macam mana kalau kita sendiri pun tak faham apa itu tu. Kita sendiri pun tak tahu apa itu 355, tak tahu apa itu mahkamah syariah. Habis. Itu sebabnya tuan-tuan, kita kena bersatu padu dulu. Kena kuatlah kita orang Islam ni tak. Tengok masa solidariti Palestin. Oh sedih, kita Malaysia paling sedih sekali. Ustaz Haslin kebetulan dia ada kat UK. Tuan-tuan tahu yang turun kat UK hampir 1 juta orang. Yang turun tu orang Yahudi pun turun, yang Rabai tu turun juga. Orang Kristian turun, orang Islam turun, semua pakat turun. Allahu Akbar, hebatnya. Sampai kan dia ada viral orang Islam peluk Rabai kan, orang Yahudi tu. Yahudi tu pun tak setuju apa yang Zionis buat. Ni kat UK, dekat 1 juta. Masa tu Ustaz Haslin ada bercuti dekat sana. Saya dekat Indonesia. Hari saya dekat Indonesia, mesyuarat itu 350,000 orang turun dekat dataran Jakarta tu. Jam, tak bergerak, semua jalan kaki bang. Jam, 350,000 orang. Ada video dia orang gambar. Oh, penuh tuan-tuan. Saya tengok sendiri. Orang parking berkilo-kilo jalan kaki. Oh, sana lain macam tuan-tuan, sana. Mari Malaysia paling ramai 10,000 orang. Sebab apa? Sebab buat ikut parti masing-masing. Sana tak ikut parti, semua datang. Sebab apa? Solidariti untuk Palestin, dia tidak ada parti politik. Sini buat, sini geng ni buat 10,000. Yang ni buat adalah 5,000. Yang ni buat 7,000. Semua berpecah. Mana nak nampak kuat? Nak ambil gambar malu letak antarabangsa. Sebab apa? Sebab semua kita tak bersatu. Kita banyak berpecah lah tuan-tuan. AJK masjid pun pecah. Nak tukar kapet ke tak tukar kapet, gaduh. Ni kapet, apatah lagi yang lain. Oh, pening tuan-tuan. Waktu rugi kita. Yang kedua, al-akhdhu 'anil ulama' ar-rabbaniyin al-mashhurin bil ittiba' was-salah wal istiqamah. Nombor 2, kita kena apa? Apa-apa pun kita kena balik rujuk kepada ulama'-ulama', kepada pakar. Jangan kita rujuk kepada orang yang tak betul. Sekarang ni boleh Google semua. Tu pening, risau juga kita duk Google ni kadang-kadang. Yang bagi pandangan dalam Google tu ulama' banget Syiah. Habis lah. Yang bagi pandangan tu orang Syiah. Selesai masalah. Habis lah. Dia tak rujuk mufti kita, dia tak rujuk ulama'-ulama' kat Malaysia, dia rujuk orang kat luar negara. Habis. Orang luar negara dia tak tahu fatwa yang kat Malaysia. Tengok, tak sama. Semalam saya di Melaka dengan mufti Melaka dan juga mufti Fransa. Kami 3 orang. Dia pun cakap, dia kata aku datang sini, aku tak boleh nak cakap tentang fatwa di Mesir dan fatwa di Perancis. Aku kena ikut fatwa di negeri Melaka. Jadi dia study apa benda yang fatwa yang perlu dibincangkan dekat Melaka. Oh hebat. Tu orang adik tu. Bukan tak dia datang, aku kena ikut ni fatwa Perancis. Tak boleh. Perancis, fatwa Perancis. Dekat dia panggil fatwa untuk minoriti Muslim. Orang Muslim yang minoriti. Kita majoriti Muslim. Tak boleh nak samakan. Jadi yang kedua, ambil dengan ulama'-ulama' muktabar. Dan nombor 3, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, untuk elak daripada kita punya bertelagah ataupun kita terlibat dengan benda-benda yang fitnah akhir zaman ni, luzumul jamaah. Hidupkanlah masjid kita ni. Masjid kita tak sehidup macam negara Arab, tuan-tuan. Arab dia lain. Walaupun dia orang ni nakal, masuk kelab malam, dia nakal-nakal, nipu-nipu juga, tapi bila azan dia orang datang masjid. Sekurang-kurangnya dia akan mudah terkesan dengan perubahan dan terkesan dengan taubat apabila dia orang datang masjid. Azan kalau di Saudi tu hampir semua, seluruh Saudi azannya masjid penuh sebab wajib tutup kedai. Kita kedai depan masjid azan dia tak tutup, elok dia minum kopi kat tepi tu. Macam mana? Azan Jumaat masih makan mi goreng kat tepi, apa ni, mi sup dalam kawasan masjid. Mana boleh? Haram. Orang khatib dah naik mimbar kot. Bila tanya kenapa jual, haram. Saya tak jual ustaz, saya dalam masjid. Yang jual tu isteri saya. Sama macam Yahudi haram tangkap ikan pada hari Sabtu.
Tapi dia tahan pukat hari Jumaat, dia ambil hari Ahad. Sama je. Kita tak jual hari Jumaat, waktu sembahyang Jumaat, kita suruh isteri kita jual. Income dapat tak? Dapat. Siapa yang makan? Jemaah masjid. Yang lebih teruk ni bila satu makan. Lambat azan dia duduk makan kita. Tuan-tuan, tak boleh lah macam tu. Sekarang ni Alif Syata, pelakon yang tengah mengajak orang sembahyang subuh berjemaah. Subuh berjemaah di masjid. Tapi itulah, tak dapat lagi lah macam yang kita nak. Tak dapat macam yang Pahang tu pelik dulu. Saya pergi Pahang ni, saya tanya Datuk Badishah, Timbalan Mufti Pahang. Saya kata macam mana dia ramai tu? Dia kata, Ustaz Syekh, surau tu, masjid tu, dia surau Jumaat rasanya. Surau tu memang dah ramai. Daripada dulu orang kampung tu, orang taman tu memang suka masjid. Tu subuh tu sampai rapat belakang tu. Sebab dia dah biasa, semua pakat datang masjid. Jadi kita pun kena muhasabah lah macam mana nak buat. Panggil budak-budak. Yang ada budak-budak muda ni hantar. Tak. Yang terakhir, Allah kata apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kekalkan momentum takwa. Apa yang kita dengar dalam khutbah Jumaat tu, bawa balik dan ingatkan anak-anak kita, keluarga kita. Tuan-tuan, risau tuan-tuan. Saya pun takat tu terang, saya pun ustaz ni. Anak saya takkan boleh mewarisi saya kalau kita tak saling ingat memberi kita. Tuan-tuan jangan ingat anak ustaz akan jadi baik, tak. Anak ustaz pun boleh diuji oleh Allah Ta'ala. Anak menteri pun sama juga. Anak mufti boleh sama. Semua akan diuji. Sebab kena hati-hati kita. Kena selalu bermuhasabah. Saya selalu kadang-kadang, yalah, kita cuba yang terbaik dah. Kan, keluarga kita, anak bini kita, kita cuba yang terbaik. Tapi hidayah itu milik Allah. Apa yang kita mampu buat, kita buat dulu apa yang Islam suruh. Kita kekalkan takwa, masukkan takwa dalam rumah tangga kita. Dengan izin Allah, Allah jaga keluarga kita, insya-Allah. Semoga kita semua termasuk daripada orang yang mendapat rahmat Allah. Allah jaga kita daripada melakukan maksiat. Allah jaga kita, keluarga kita daripada fitnah akhir zaman. Yang paling penting, Allah jaga anak-anak kita ni. Kita alhamdulillah tuan-tuan, sekarang ni kita orang bagi penuhkan masjid, surau, dan banyak zikir dah kita di Quran. Sebab dah pencen. Ni anak-anak kita yang kat universiti tu, anak-anak kita yang baru nak kerja, semua tu akan berhadapan dengan macam-macam dugaan. Saya cakap sebab saya jaga student tuan-tuan. Saya timbalan dekan jaringan industri, kena pastikan budak-budak ni bekerja. 700 orang bekerja setiap tahun tuan-tuan, setiap tahun. Konvo je kerja saya, pastikan nak tanya dia orang kerja atau tak. Tu kerja kami tu. Ada yang dapat kerja, tapi ada yang ramai yang tak dapat kerja. Jadi macam mana nak bagi dia orang tu bekerja? Dia orang ni pula dia kata apa? Tak kisah Ustaz, yang penting masuk duit. Apa yang menyebabkan duit masuk kami buat. Tengok. Sekarang ni itulah, kita doalah yang baik-baik tuan-tuan, dugaan untuk mereka. Semoga Allah jaga kita, keluarga kita dan Malaysia secara umumnya, insya-Allah, daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Maafkan saya kalau ada silap. Semoga kita dapat teruskan istiqamah dengan apa yang kita belajar dan kita amalkan apa yang para ulama dah didik kepada kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Taqabbalallahu minna. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu